Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Amin ya rabbal alamin. Salam rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pagi ini insya-Allah untuk membincangkan sambungan daripada yang telah kita berhenti semalam, iaitu perbincangan surah Yasin dalam blok yang ketiga, yang dalam blok ini ada tiga bentuk hujah-hujah yang telah ditengahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hujah-hujah terhadap tauhid Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya, hujah-hujah yang menegakkan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Semesti adanya satu saja kuasa yang Maha Esa yang mentadbir alam ini. Ini diketengahkan dalam bentuk hujah-hujah daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di sekitar fil kaun, kan, di dalam alam sekitar semula jadi, kan, yang menunjukkan membawa kepada menegakkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan. Jadi semalam insya-Allah kita telah mulakan dengan ayat yang 33 ni. Ini ada 33 hingga 50 blok yang ketiga ni. Hujah-hujah yang amat menarik untuk kita perhatikan sebenarnya, walaupun sekali imbas nampak macam hujah-hujah yang biasa, tapi sebenarnya dia membawa mesej-mesej yang mendalam, yang perlu diperhatikan untuk kita melihat apakah yang nak dijelaskan di dalam apa yang diketengahkan oleh Al-Quran ini. Jadi hujah yang pertama ni adalah tentang keperluan hidup manusia, kan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan, kan, apa yang ada di atas muka bumi ini, kan? Yang semua ini hanya boleh ditumbuhkan, diadakan oleh dia yang bersifat, kita kata semalam, al-badi', kan, yang mencipta sesuatu daripada tidak ada menjadi ada, kan? Daripada, kan, al-ard al-maitah, kan, bumi yang mati, al-ardul maitah, kemudian ahyainaha, Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkannya, dan menumbuhkan tumbuhan bijirin yang menjadi makanan asas kepada manusia. So ada dua sudut yang kita sebut semalam. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan sesuatu daripada perkara yang tidak hidup, perkara yang mati menjadi perkara yang hidup, kan?
tanah yang mati, tidak ada tanda-tanda langsung bahawa di sana ada kehidupan yang telah pun hidup kan, daripada tanah ini, tetapi ditumbuhkan pohon yang boleh membesar kan, di atasnya. Itu yang pertama kan. Yang kedua kan, dan yang pertama ni juga berkait dengan perkara yang pertama dalam hujah yang pertama ini adalah juga tumbuh ini kan, tumbuh di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukannya kan. Dan bukan manusia yang menentukannya kan. Bukan apa yang diusahakan oleh tangan manusia, tapi dia adalah sesuatu yang liyakulu min thamarihi, supaya mereka dapat makan daripada hasil buah-buahan ini, bukan diusahakan oleh tangan mereka sebenarnya kan, tapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia hanya boleh menanam, tapi bukan menumbuhkan. Yang menumbuhkan ini adalah Allah SWT. Manusia boleh tanam saja, letak benih di tanah, kemudian cuma menambah ada baja dan sebagainya, tetapi yang menumbuhkan ialah Allah SWT. Ini adalah satu sifat ataupun satu kemampuan yang tidak boleh ada pada mana-mana makhluk. Hatta saintis dan sebagainya. Kita hanya boleh ambil perkara yang dah ada di dunia ini, kemudian letakkan dia di keadaan yang telah ditentukan oleh Allah SWT peraturannya kan? Letak di tanah ke, kemudian kena ada bahan-bahan yang diperlukan, letak di situ, kemudian yang menumbuhkan ialah Allah SWT kan? Ini satu perkara yang perlu diperhatikan kan? Yang menumbuhkan daripada perkara yang tidak hidup kemudian menjadi hidup kan? Ini adalah kemampuan Allah SWT sahaja yang ada kan? Sebab dari mana datangnya jisim yang daripada yang tidak ada kemudian menjadi membesar kan? Manusia daripada setitis air kan? Membesar menjadi tubuh yang mempunyai jisim yang jauh lagi besar kan? Daripada setitis air yang asal kan? Yang tidak ada tanda-tanda kehidupan mula-mula, tapi Allah SWT yang menumbuhkan dan membesarkan kan? Begitu juga di sini disebut tumbuh-tumbuhan kan? Itu sudut yang pertama kan? Perhatikan kan? Kemudian sudut yang kedua adalah bagaimana Allah SWT menjadikan ciptaan Allah SWT ini sempurna kan? Tidak ada suatu kuasa pun di dunia ini yang boleh menjadikan apa-apa yang diciptakan sesempurna mungkin kan? Seperti mana yang diciptakan oleh Allah SWT kan? Bukan saja mewujudkan makanan-makanan asas kepada manusia, bijirin, tetapi juga Allah SWT juga menumbuhkan buah-buahan, anggur, tamar, a'nab, nakhil dan a'nab, kurma, tamar dan anggur, dan mengindahkannya dengan mata air, pancaran mata air di atas muka bumi ini kan? Yang membolehkan semua sistem ini hidup dalam keadaan yang bukan saja sempurna, tapi juga cantik dan terhias dengan indah. Dan keperluan-keperluan yang menyebabkan manusia bukan saja boleh hidup di atas muka bumi ini, tetapi juga selesa dan juga menikmati keindahan dan kelebihan-kelebihan ciptaan Allah SWT ini. Untuk apa disediakan lebih daripada apa yang sepatutnya? Bukan sepatutnya, ataupun lebih daripada apa yang diperlukan kan?
tidak lain supaya manusia memerhati dan kembali kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Semua ini tidak akan dapat dilakukan oleh mana-mana kuasa yang lain daripada Tuhan yang Esa sifatnya, yang dia sahaja yang boleh melakukan semua perkara-perkara ini, tidak ada yang lain yang boleh melakukan perkara ini, kan. Kemudian hari ini insya-Allah kita akan lihat pula hujah yang kedua, kan. Habis saya hujah yang kedua, hujah tauhid daripada kaun, daripada undang-undang ataupun penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam alam semesta ini, ialah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala sesuatu berada dalam bentuk pasangan, berpasang-pasangan, dan juga berbagai-bagai jenis dan bentuk yang nampaknya tidak sama dan saling bertentangan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah Tuhan. Buktinya semua ciptaan-ciptaan yang nampaknya saling bertentangan ini malah bekerja di dalam satu sistem yang penuh harmoni untuk menghasilkan manfaat-manfaat kepada manusia. Dan di sana ini membuktikan tidak ada lebih daripada satu kuasa yang menjaga dan mengatur perjalanan semua perkara-perkara yang sistem-sistem yang nampaknya objek yang saling bertentangan, kan. Tapi sebenarnya kalaulah ada lebih daripada satu kuasa yang menjaga dan memegang semua ini, pastilah akan berlaku kehancuran, kan. Kerana kuasa-kuasa yang saling bertentang ini akan menginginkan supaya setiap sesuatu ini berlaku mengikut kehendak dia, kan. Kita baca, kan, insya-Allah kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi ayat 36 sehingga ayat 40, kan, adalah merupakan hujah yang kedua, kan. Jadi hujah pertama adalah ayat 33 hingga 35, kan. Kalau kita lihat kan, di sana ada bentuk dia, kan. Dimulakan dengan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah, Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan, dan dia azwaj ini maksudnya pasangan-pasangan, dan juga maksud dia adalah berbagai jenis, kan. Boleh juga masuk semua makna ni boleh dimasukkan di dalam makna al-azwaj ni, kan. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan berbagai-bagai jenis dan berpasang-pasang, kan, semua ciptaan ini, kan. Kullaha, kesemuanya. Jadi kita baca dulu, kan, maksudnya. Baik daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dan daripada diri mereka, maupun daripada apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang daripada malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada di dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamar,
qaddarna wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan tahap-tahapnya, manzilah-manzilahnya, manazilnya, sehinggalah setelah sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai tandan yang tua, tandan kurma yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar. Dan tidaklah bagi matahari mendapatkan bulan, dan tidaklah malam mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi kita kata ini adalah bahagian yang kedua, hujah yang kedua, iaitu ciptaan segala sesuatu yang Allah SWT bentuk di dalam bentuk berpasangan. Sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam dunia ini, setiap ciptaan Allah SWT adalah azwaj, zauj, kan? Zauji, kan? Zauji ni berpasangan, kan? Kalau untuk manusia, isteri panggil zaujah, kan? Suami zauj, isteri zaujah. Tapi zauji ini adalah zaujiyan, sesuatu yang berpasangan, ada dua, kan? Semua ciptaan Allah SWT ni disebut subhanallazi khalaqal azwaja kullaha, kan? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya, kan? Ciptaan Allah SWT ini azwajan, dalam bentuk berpasangan yang saling berbagai, walaupun berbeza jenis nampaknya, tapi dicipta dalam, biasanya ada dua, kan? Tinggi, rendah, kan? Malam, siang, kan? Pasangan dia, kan? Matahari, ada bulan, kan? Yang saling komplement, melengkapi satu sama lain untuk mencapai satu tujuan, kan? Siang, ada malam, kan? Jadi ada setiap satu ciptaan Allah SWT ini ada dua bentuk, kan? Yang semuanya berpasangan, kan? Kalau kita perhatikan, kan? Orang yang pemarah, pemaaf, kan? Orang yang tinggi, rendah, kan? Orang yang gemuk, kurus, kan? Yang panjang, pendek, kan? Semuanya adalah dalam bentuk dual, kan? Ataupun berpasangan, kan? Yang zalim, ada yang adil, kan? Jadi Allah cipta ni seolah-olah macam ada dua kuasa, kan? Dua kuasa yang saling bertentangan. Kalau ada yang jahat, ada yang baik, kan? Kenapa Allah SWT menciptakan begitu, kan? Ini adalah kebijaksanaan Allah SWT yang hanya boleh mengharmonikan yang berlainan, bertentangan ini adalah seandainya di sana hanya ada satu kuasa yang menjaga dan menguruskan semua yang bertentangan ini. Cuba fikirkan, ini yang hendak disampai atau dicapai oleh ayat-ayat Allah SWT ini. Sebab itu Allah SWT jelaskan, Maha Suci Tuhan, Subhanallazi. Penggunaan subhana ataupun biasanya dalam Al-Quran dia dalam bentuk ataupun maknanya Maha Suci, mensucikan Allah SWT daripada adanya yang lain daripada Allah SWT yang standing dengan dia, kan? Biasanya kalau dimulakan dengan subhana, ini adalah merujuk kepada sifat tauhid Allah SWT yang tidak boleh ada yang lain standing dengan dia, kan? Jadi di sini dimulakan hujah yang kedua ini dengan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Tuhan, Maha suci dia yang jadi hujah-hujah ni adalah hujah-hujah tauhid, kan? Kerana dia dimulakan dengan pensucian Allah Subhanahu Wa Taala, pensucian, kan? Bukan penyucian, kan? Pensucian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sifat apa? Sifat yang menciptakan semuanya dalam ciptaan dia dalam bentuk pasangan. Dan diberi beberapa contoh di dalam blok ni, kan? Di dalam ayat hujah yang kedua ni. Apa dia yang dicipta dalam pasangan ni? Baik daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi, kan?
kita kata di bumi ada yang hidup, bumi yang hidup, ada yang mati, bumi yang mati, kan? Ada pohon-pohon, kan? Makanan asasi, ada makanan yang tidak asasi, kan? Ada yang berwarna, kan? Berbagai-bagai warna, kan? Jadi kita sebut al-azwaj ni dia ada, kan, dua capaian dia, kan? Satu, berpasang-pasangan. Dua, satu lagi juga berbagai-bagai jenis, kan? Berbagai jenis ini juga sebenarnya berpasangan di dalam tu, kan? Tapi berbagai-bagai jenis juga, kan? Yang berlainan rupanya, yang nampaknya saling tidak berkait, kan? Tetapi semuanya ini diharmonikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu sistem yang sangat cantik, kan? Sangat tersusun, kan? Yang membuktikan apa yang nak dibuktikan? Nak membuktikan bahawa di sana adanya Allah yang Maha Esa, kan? Jadi khalaqal azwaj, kan? Azwaj ni kita ada makna dia dua, kan? Berpasang-pasangan dan juga berbagai-bagai jenis, kan? Kullaha, semuanya ciptaan Allah ni. Mimma tumbitul ard, daripada apa yang ditumbuhkan di bumi, kan? Segala jenis tumbuhan, kan? Kalau siapa yang berminat dengan bertani dan sebagainya, dia akan sedar bahawa buah-buahan bukan sahaja satu jenis, kan? Ataupun dua jenis, berbagai-bagai jenis yang boleh dihasilkan daripada nampaknya serupa tapi amat berbeza, kan? Buah durian, ada berbagai-bagai jenis durian. Ada durian yang warnanya kuning, ada yang warna kemerahan, ada yang warnanya keputihan, kan? Rasanya pun berbeza-beza, kan? Ada yang lemak, ada yang manis, ada yang macam-macam, kan? Begitu juga bunga-bungaan, kan? Ini semua tumbuh-tumbuhan, kan? Kenapa adanya berbagai-bagai jenis ini, kan? Satu sudut kita kata tadi semuanya dicipta berpasang-pasangan, satu sudut lagi dicipta dengan berbagai-bagai jenis. Perkara yang semula jadi yang Allah cipta ni, kan? Pertama Allah sebut tumbuh-tumbuhan. Perhatikan tumbuh-tumbuhan ni, kenapa Allah ciptakan dia dengan berbagai-bagai jenis? Banyak jenis, bukan satu jenis, kan? Allah boleh saja jadikan dia sejenis saja ataupun dua jenis saja, semua pokok hijau saja, kan? Tapi ada pokok yang daunnya merah, kan? Ada pokok yang daunnya berwarna, kan, ungu, kan? Ada pohon yang daunnya kekuningan, kuning, kan? Berbagai-bagai jenis, kan? Yang saling, sebenarnya kita tak nampak, tapi dia sebenarnya saling melengkapi dalam satu sistem. Begitu juga, kan? Yang ni disebut tiga perkara ni, kan? Binatang juga, kan? Binatang keluarga kucing saja sudah ada berbagai jenis, kan? Ada singa yang amat garang, yang makan manusia kalau dia jumpa manusia, kan? Ada kucing yang amat lemah lembut, kan? Manusia boleh mengalirkan air mata bila tengok kucing, kan? Ada manusia yang sangat-sangat kasih kepada kucing. Begitu juga anjing, kan? Anjing manusia sehingga dianggap sebagai teman yang terbaik kepada manusia, kan? Tapi ada daripada keluarga, daripada anjing juga yang besar, yang garang, yang akan gigit manusia, makan manusia, kan? Serigala dan sebagainya, kan? Itu semua dari keluarga anjing, kan? Allah Subhanahu Wa Taala tumbuh ataupun cipta, kan, dengan berbagai-bagai bentuk, kan? Begitu juga wa min anfusihim, diri kamu, diri manusia, kan? Allah cipta dengan berbagai-bagai rupa. Ada kumpulan manusia yang kulitnya hitam, gelap. Ada kumpulan manusia yang kulitnya cerah, kan? Seolah-olah macam pucat, kan? Ada yang dicipta kulitnya warna kuning, kekuningan. Ada yang warna brown, kan? Sawo matang dan sebagainya, kan?
ada yang tak ada warna. Dilahir dengan kekurangan warna, kan. Ini adalah pada diri manusia ni, berbagai-bagai wajah, kan, muka yang hampir-hampir kesemuanya tidak sama, kan. Walaupun ada yang dekat-dekat sama, tapi masih lagi berbeza, kan. Ada yang kembar dan sebagainya. Tapi ciptaan manusia yang berbilion-bilion ini, wajah mereka berbeza-beza, kan. Tidak ada yang boleh mencipta sebegini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, kan, yang menjadikan semua ini berbeza-beza. Begitu juga daripada apa, wa mimma la ya'lamun, apa yang kamu tidak ketahui, kan. Apa yang manusia tidak tahu, kan. Berbagai-bagai lagi makhluk-makhluk dan ciptaan Allah SWT manusia tidak tahu, kan. Semuanya memenuhi bentuk yang Allah SWT telah sebut ini. Sebab kenapa Allah SWT menarik perhatian daripada apa yang tidak diketahui ini, kan? Kenapa Allah cipta sesuatu yang manusia tak tahu? Apa gunanya, kan? Kalau manusia tak tahu, di sana ada planet-planet, ada bintang-bintang yang manusia tak tahu pun lagi. Berada di berjuta-juta batu, berbilion-bilion batu jauhnya daripada bumi yang tidak diketahui oleh manusia. Begitu juga makhluk-makhluk yang hanya dijumpai kemudian, yang halus, yang di bawah laut, kan? Di bawah jurang laut yang paling dalam. Apa guna ada perkara-perkara yang tidak manusia ketahui ini, kan? Kewujudannya untuk apa? Tidak lain, kewujudannya adalah untuk supaya dia melengkapkan sistem ciptaan Allah SWT ini dan menjadi satu yang bermanfaat untuk manusia, kan? Walaupun manusia tak tahu adanya benda ni, kan, dan mungkin berakhirnya alam ini dengan kiamat, kehancuran alam ni dalam keadaan banyak lagi perkara yang manusia tak tahu yang ada di atas muka bumi ini, tidak pernah dicatat di dalam catatan-catatan sains dan sebagainya, kan? Untuk apa? Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kaya, Maha agung, yang hanya boleh buat benda-benda ni Allah Subhanahu Taala sahaja, kan? Kalau ada tuhan-tuhan yang lain, dia tidak akan tuhan-tuhan yang disembah oleh manusia ataupun dipercayai oleh manusia, hanya boleh cipta benda yang manusia tahu saja. Sebab manusia yang mencipta tuhan-tuhan ni, kan? Jadi apa yang tuhan-tuhan ni cipta hanya yang manusia tahu saja. Sebab manusia cipta Tuhan itu hanya dengan perkara yang manusia tahu saja. Tapi Allah Subhanahu Taala mencipta perkara yang manusia tidak tahu pula, lebih daripada pengetahuan manusia. Itu adalah membuktikan tentang tauhid Allah Subhanahu Taala, sifatnya yang tidak boleh ditandingi ataupun tidak boleh ada pada mana-mana makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu Taala, kan? Ataupun zat, bukan makhluk, kan, zat yang lain daripada Allah, Tuhan pencipta, kan? Kemudian Allah SWT berikan beberapa contoh bukti, kan, di sana. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idahum mudlimun. Yang pertama, malam dan siang, kan? Azwaj ini dalam bentuk pasangan-pasangan ini adalah malam dan siang, kan? Satu tanda, kan? Sebab tadi mula dengan subhanalladzi, kemudian wa tu dia merujuk, wow di sini dia merujuk kepada kaitan dengan yang pertama, kan, subhanalladzi ini satu contoh daripada ciptaan Allah SWT ni adalah yang bentuk azwaj ini, dan satu tanda, kan, ayatul lahum kepada kamu adalah, kan, malam dan siang. Al-lailu naslakhu minhun nahar, kan? Kami tanggalkan siang daripada malam, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut salah satu tanda ialah malam ini. Bila siang ini ditanggalkan, dihilangkan, tiba-tiba bumi ini yang cerah ini beransur-ansur menjadi gelap. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut tadi berpasangan. Allah SWT jadikan adanya siang jadi malam, kan? Adanya malam jadi siang balik, kan?
Kenapa adanya sebegini? Malam dan siang ini, kenapa Allah SWT menjadikan dia kena ada gelap? Kalau dijadikan cerah sepanjang masa, apa masalah dia? Kan? Boleh tak kita ada bumi ini cerah sepanjang masa? Kan? Sebenarnya Allah SWT menciptakan adanya gelap ni supaya manusia boleh berehat. Kan? Manusia dia payah nak berehat kalau dalam keadaan cerah. Kan? Cerah adalah masa bekerja. Tapi ada juga yang tidur kan. Kalau keperluan dia tidur. Tapi umumnya kan, waktu malam ini waktu yang gelap, yang manusia akan menghentikan diri dia daripada aktiviti-aktiviti umumnya kan. Aktiviti-aktiviti yang aktif dilakukan pada waktu cerah kan. Dijadikan malam ini sesuai, amat selesa untuk manusia berehat, tidur kan. Kemudian dia bangun balik di waktu siang, matahari dengan bunyi binatang-binatang yang di waktu pagi yang menandakan bermulanya kehidupan yang aktif balik kan. Semua ini pergantian malam dan siang ini supaya wujud keselesaan kepada makhluk. Ini menjadi hujah bahawa bumi ini bukan tempat bertembungnya segala sesuatu yang membawa kepada kehancuran kan. Malah dia adalah saling bertentangan. Malam gelap dan cerah ini saling bertentangan, tapi yang tersusun dalam harmoni untuk mencapai satu tujuan kan. Malam dan siang nampaknya kan, bertentangan. Kalaulah yang menjadikan ini berbagai-bagai kuasa, ataupun yang menjaga ini berbagai-bagai kuasa kan. Menjaga malam ini kuasa yang lain, menjaga siang ni kuasa yang lain, pastilah yang menjaga malam ni dia nak malam ni panjang kan. Sebab dia maha kuasa, dia Tuhan kan. Dia nak malam dia lebih panjang lagi daripada siang. Tapi Allah SWT yang pencipta yang Maha Esa bersendirian mengawal, menentukan dan menyusun bagi memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Maka pastilah semua ini tidak akan tercapai seandainya di sana ada lebih daripada satu kuasa yang mentadbir dan mengawal semua perkara yang bertentangan ini kan. InsyaAllah kita pun tidur di sini. Di episod kita akan semua lagi ada dua lagi perkara yang Allah akan sebut dalam bentuk azwaj ini kan, yang menjadi hujah subhanalladzi kan, sebab maha suci dia yang merupakan pencipta yang ulung. InsyaAllah kita pun tidur dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.